Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di dalam PDPR, subjek pendidikan Islam. Sebelum kita memulakan pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkati dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk menerima ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada minggu ini insya-Allah kita akan melihat satu tajuk baru di dalam bidang akidah murid-murid. Bidang akidah pelajaran 8 di muka surat 88. Di muka surat 88. Tajuk pada minggu ini adalah Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna. Al-Asma' bermaksud nama-nama Allah. Al-Husna yang baik. Nama-nama Allah yang baik ataupun yang mulia. Jadi nama-nama Allah ini ada banyak, ada 99 nama-nama Allah yang telah kita ketahui. Bermula dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir. Sehinggalah pada minggu ini kita melihat satu nama Allah, iaitu nama Al-Hasib. Ya, nama-nama Allah ada banyak nama-nama Allah yang sangat indah, yang sangat cantik. Jadi Al-Hasib, Al-Hasibu bermaksud yang maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita, sama ada yang baik ataupun yang tidak baik, pada setiap masa dan tempat. Itu adalah nama Hasib. Nama Al-Hasib Allah ini juga memberi arti Allah maha mencukupkan keperluan hambanya. Al-Hasib, kalau dalam bahasa Melayu kita sebut hisab. Hisab itu maksudnya menghitung. Menghitung. Kalau dalam mata pelajaran dahulu, matematik, zaman-zaman ayah nenek kita dulu ataupun datuk kita, disebut sebagai ilmu hisab. Ilmu hisab, ilmu matematik. Ilmu al-hisab maksudnya ilmu mengira-ngira, hitung. Dulu tak panggil matematik, dia panggil ilmu hisab. Baiklah, sekarang kita perhatikan dan fikirkan. Kita melihat ayat daripada surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Yang bermaksud, dan apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap sesuatu. Jadi kita melihat gambar di bawah ini. Apa yang difahami di dalam gambar ini, ada seseorang itu memberi salam, Assalamualaikum, ketika menunggang basikal beredah bersama keluarga. Lalu dia berjumpa dengan orang lain, dia mengucapkan Assalamualaikum. Lalu orang yang disapanya itu menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam ayat ini diterangkan, jika kita hendak memberi salam, jika seseorang memberi salam kepada kita dengan ucapan Assalamualaikum, hendaklah kita menjawab salam itu, balaslah penghormatan itu dengan baik ataupun lebih baik daripadanya. Assalamualaikum, jadi yang lebih baik jawablah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dia bagi salam sikit ya. Dia tak kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita ni kena jawab salam lebih baik daripada dia. Tambah warahmatullahi wabarakatuh. Macam tu.
Jadi sedikit info di sini, cara menjawab salam yang paling sempurna ialah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suka Ustaz ingatkan kepada kita semua, jika ada seseorang memberi salam, kita jawablah salam itu dengan sempurna. Lebih eloklah kalau orang bagi salam, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jawab Waalaikumsalam. Boleh juga lah, tapi kita nak jawab lebih sempurna. Bila kita mengikut jawab salam dengan lebih sempurna dan lebih banyak tu, maksudnya kita telah mengikut ayat Al-Quran dan juga kita mengikut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada kamu, tetapi dia menjawabnya Waalaikumsalam, dan ke atas kamu juga kesejahteraan itu, dan Allah telah merahmati kamu dan memberkati kamu. Orang jawab salam ni dapat banyak lagi pahala. Jadi hukum memberi salam adalah sunat dan menjawab salam itu adalah wajib. Senang-senang saja kita nak kumpul pahala jika kita suka memberi salam dan menjawab salam kepada kawan-kawan kita ataupun kepada muslimin yang lain. Jadi kita melihat pada syahid ayatnya di sini, hasiba. Diambil perkataan hasiba inilah dijadikan sebagai salah satu daripada nama Allah yang maha indah, Al-Husna. Al-Hasib, hasiba. Sesungguhnya innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung setiap sesuatu amalan kita. Hasiba. Jadi Allah tak melihat contoh selain daripada Allah melihat kita punya amalan-amalan kita yang lain, tetapi Allah melihat satu amalan yang kecil kita. Amalan yang kecil ni yang Allah contohkan di sini adalah menjawab salam saja. Ini hanya bukan payah pun nak jawab salam je. Tetapi walaupun benda tu kecil, kita jawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Allah tak lupa benda apa yang kita sebut tu. Allah akan menghitung amalan kita tu walaupun benda tu kecil saja kita jawab salam. Jadi itulah amalan-amalan yang patut kita buat, sebab Allah nak bagi bonus kepada kita, memberi ganjaran pahala kepada kita. Dan segala amalan pahala yang kita kumpulkan di atas dunia, amalan kebaikan yang kita buat atas dunia ini, dia akan dihitung dan diberi ganjaran pula di akhirat besok nanti. Allah akan memasukkan kita ke dalam syurga. Seterusnya pula di muka surat sebelah, pengertian nama Al-Hasib. Nama Allah Al-Hasib bererti Allah maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita, sama ada baik ataupun tidak baik, pada setiap masa dan tempat. Setiap amalan dan perbuatan kita akan diberi balasan yang setimpal olehnya. Nama Allah Al-Hasib juga memberi erti Allah maha mencukupkan keperluan hambanya. Oleh itu, kita wajib beriman bahawa Allah mempunyai nama Al-Hasib dengan meyakini Allah maha pemurah ketika memenuhi keperluan hambanya dan maha menghitung setiap amalannya. Jadi, kita jangan lupa setiap amalan yang kita lakukan di atas dunia ini akan diberi pembalasan oleh Allah SWT, sama ada amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati dengan tingkah laku amalan kita. Kerana ada dalil naqli nama Allah Al-Hasib ini ada disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam suratul Al-Imran. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Yang bermaksud, dan ingatlah sesiapa yang kufur, engkar akan ayat-ayat dan keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera menghitung, hitungan hisabnya. Maksudnya, siapa yang kufur dengan ayat-ayat Allah ini, maksudnya dengan bukti-bukti, dengan keterangan Allah yang nyata yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, berbuat baik dibalas baik,
berbuat kejahatan dibalas dengan keburukan. Semua ni telah dijanjikan oleh Allah SWT. Segala perintah dan larangannya itu hendaklah kita ikuti. Hendaklah kita ikuti agar kita terselamat di besok-besok nanti, di negeri akhirat esok-esok nanti. Jadi kita tengok muka surat sebelah lagi, muka surat 90. Kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Yang pertama, bila kita beriman dengan nama Allah Al-Hasib ini, kita akan membanyakkan amalan. Yang pertama. Yang kedua, bersegera melakukan amalan kebaikan. Sebab apa kita buat amalan kebaikan? Sebab kita percaya setiap perbuatan kita ni akan diberi ganjaran oleh Allah SWT. Nombor 3, menghargai masa dengan melakukan perkara-perkara berfaedah. Kita tak tunggu dah masa kita tu buat perkara-perkara yang sia-sia. Sebab apa? Kita fikir, aku duduk saja ni, Allah akan catat. Daripada duduk saja ni, baiklah kita baca buku, ataupun baca Al-Quran, ataupun cuci rumah ke, bersihkan rumah ke, buat perkara yang faedah. Nombor 4, meninggalkan maksiat. Bila kita meyakini dan beriman dengan Allah Maha Menghitung ni, kita akan takut nak buat kejahatan. Kita tinggalkan nak buat perkara-perkara yang tak baik. Nombor 5, bersyukur dengan segala pemberian Allah. Nombor 6, hidup disayangi oleh Allah SWT. Jadi firman Allah yang maksudnya, maka sesiapa yang berbuat kejahatan, kebajikan sebesar zarah, nescaya akan dilihat dalam buku amalannya. Surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang buat kebajikan akan dibalas dengan kebajikan itu, walaupun sebesar zarah. Jadi tengok dalam gambar ini, sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Duduk saja-saja, menghargai masa dengan berzikir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senang-senang saja Allah bagi pahala kepada kita. Daripada duduk saja, tak ada kata apa, tak dapat pahala. Seterusnya, membantu ibu bapa. Duduk saja-saja, tak ada apa-apa, bantulah ibu bapa kita. Dalam gambar belah ni, semua melakukan kebajikan, kebaikan. Seterusnya, membantu orang yang dalam kesusahan. Membantu orang dalam kesusahan, termasuk dalam sifat mahmudah. Sifat mahmudah. Maksud sifat mahmudah itu sifat yang terpuji. Seterusnya, menunaikan tanggungjawab sosial. Kita duduk ni, kita duduk berdunia dengan orang ramai. Maksudnya kita bergotong royong. Ada juga sifat dan rasa tanggungjawab sosial kita ni, membantu sesama yang lain. Moralnya di sini, nilainya menghargai masa dengan melakukan kebaikan. Sekarang kita tengok muka surat sebelah pula. Ni gambar-gambar yang tak elok. Allah berfirman lagi yang bermaksud, dan sesiapa yang berbuat kejahatan sebesar zarah, nescaya akan dilihatkan dalam buku amalannya. Buat jahat dibalas dengan kejahatan. Mudah berputus asa. Suatu hari nanti saya mahu berjaya seperti dia. Bagus. Walaupun dia berputus asa, tetapi dia ada tanamkan satu niat untuk dia berusaha supaya nak menjadi seperti kawan dia ni yang berjaya. Seterusnya, mengambil hak orang lain. Ini mencuri. Akan ditulis dalam surah amalan. Seterusnya, contohnya Naim, mari tolong ayah. Naim ni kata apa? Sekejap lagi lah ayah. Elok tak elok? Kita menangguhkan sesuatu permintaan ibu dan ayah kita. Tak elok ya. Jadi segeralah kita menolong ibu ayah kita. Apapun pergi dulu. Cakap dekat ayah. Ni jangan duk tangguh-tangguh. Seterusnya, tidak membantu ibu bapa. Seterusnya, menganiayai orang lain. Contoh gambar di sini, dia kempihkan tayar basikal kawan dia. Cuba kita fikir balik, adakah kita pernah menganiayai kawan-kawan kita di sekolah? Kalau ada, nanti kita buka sekolah nanti, kita minta maaf balik dengan kawan-kawan kita. Menganiayai ini bukan saja takat contoh yang buat di bawah ni, pancitkan basikal. Contoh yang lain, menganiayai kawan-kawan, termasuklah kita mengguris hati kawan kita, menyakiti hati kawan kita. Seterusnya,
Bukti-bukti nama Allah Al-Hasib yang pertama adanya hari kiamat, iaitu hari pembalasan untuk diadili perbuatan setiap manusia. Nombor dua, ada hari kiamat. Maksudnya kita beriman ni, kenapa kita beriman nama Al-Hasib? Kerana adanya hari kiamat. Nombor dua, diciptakan syurga sebagaimana ganjaran kepada orang yang soleh, dan diciptakan neraka sebagai ganjaran, sebagai balasan kepada orang yang ingkar. Jadi orang yang beriman dengan nama Allah Al-Hasib ni, dia sentiasa mengawasi hidupnya, kerana besok-besok nanti ada dua tempat saja, sama ada kita akan dimasukkan ke dalam syurga, ke dalam atau ke dalam neraka. Na'udzubillah, kita minta jauhkan daripada Allah untuk ke neraka. Seterusnya nombor 4, malaikat raqib dan atid ditugaskan untuk mencatat amalan baik dan buruk. Bila kita beriman dengan nama Allah Al-Hasib ini juga, kita beriman dengan malaikat, kerana kita percaya di kiri dan kanan tangan kita ni ada malaikat raqib dan atid yang bersedia untuk mencatat amalan kita. Nombor 5, adanya mizan, iaitu neraca timbangan amalan. Besok-besok nanti ada neraca ataupun timbangan. Nombor 6, penciptaan alam yang memberikan manfaat kepada manusia. Jadi setiap penciptaan alam di atas dunia ni Allah ciptakan semuanya ada manfaat dan tidak sia-sia kepada manusia. Sehingga akan kita kata Allah cipta nyamuk sekalipun ada manfaat kepada manusia. Walaupun nyamuk tu dia gigit kita, dia hisap darah kita, tetapi ada manfaatnya pada manusia. Apa manfaatnya? Cuba fikir. Dengan adanya nyamuk adalah kilang-kilang. Kilang-kilang buat ubat nyamuk kan. Dan kilang-kilang tu tentulah ada peluang pekerjaan kepada orang-orang yang bekerja di kilang itu. Itu adalah satu manfaat. Dan nyamuk ini juga adanya dia pembawa penyakit. Jadi ada juga bila bawa penyakit ini, jadi syarikat farmasi akan mengeluarkan ubat-ubat untuk melegakan penyakit ini. Seterusnya menjana ekonomi negara. Dan ada penyakit ini adalah peluang pekerjaan untuk menjadi doktor. Kalau tak ada penyakit atas dunia ni, doktor pun tak ada. Jadi peluang pekerjaan doktor pun tak ada. Jadi Allah mengimbangi setiap apa yang ada di dunia ni, diimbangi satu antara sama lain. Maksudnya saling bergantungan antara satu sama lain. Seterusnya kita melihat sedikit, baca dan hayati kehidupan Uwais Al-Qarni yang diridai Allah SWT. Uwais Al-Qarni seorang pemuda yang soleh dan rajin beribadat. Beliau tinggal di Yaman. Hidupnya hanya untuk mencari redha Allah SWT. Beliau mempunyai seorang ibu yang sangat tua dan lumpuh. Beliau memelihara dan menjaga dengan sangat baik. Uwais Al-Qarni sangat teringin bertemu Nabi Muhammad SAW di Madinah. Keinginannya disimpan dan dipendam kerana tidak sampai hati meninggalkan ibunya yang tua dan lumpuh itu. Pada suatu hari, ibu izinkan saya bertemu dengan Rasulullah. Okey, yang ni dia jawab, pergilah. Ibunya menjawab, pergilah wahai anakku, temuilah Rasulullah. Apabila telah berjumpa baginda, segeralah pulang. Nombor 4, Uwais Al-Qarni bersyukur dan meminta bantuan daripada jiran-jirannya untuk menjaga ibunya. Beliau segera bertolak ke Madinah yang terletak ratusan batu dari Yaman. Sesampainya di rumah Rasulullah SAW, baginda tiada di rumah kerana berada di medan perang. Seterusnya, Uwais sangat sedih kerana hajatnya bertemu Rasulullah SAW tidak tercapai. Beliau bergegas pulang ke Yaman sebagaimana dipesan ibunya. Sesungguhnya keimanan Uwais terhadap nama Al-Hasib membuktikan beliau berusaha menjadi anak yang soleh dan mentaati perintah Allah. Perbuatan Uwais Al-Qarni ini dipuji oleh Rasulullah SAW dan beliau dimuliakan Allah dengan menjadikan setiap doanya makbul. Jadi ini adalah satu kisah daripada seorang pada zaman sahabat Rasulullah SAW, iaitu nama Uwais Al-Qarni. Dalam riwayat yang lain, Uwais Al-Qarni ini bermaksud penghuni langit. Dan beliau ini merupakan seorang yang taat
pada ibunya yang tinggal di negara Yaman. Dia adalah seorang yang miskin dalam riwayat yang lain, dan dia ada mempunyai satu penyakit sopak. Dalam miskin, satu berpenyakit pula. Walaupun dia penyakit, Uwais Al-Qarni ni dia seorang yang soleh, dan dia giat berusaha dan bekerja mengembala kambing, dan membantu ibunya yang lumpuh, menjaga ibunya yang sakit, lumpuh dan buta. Dan dia juga seseorang yang semiskin dan selalu memenuhi permintaan ibunya. Satu hari ibu dia ni ingin melaksanakan haji. Dia panggil pada Uwais. Ni riwayat yang lain. Dia kata kepada Uwais, ibu ni nak pergi haji. Lepas tu Uwais pun dia kata, baiklah ibu. Dalam pada masa yang sama, Uwais Al-Qarni ni dia memikirkan bagaimana aku hendak membawa ibuku, sedangkan ibuku ni buta, sakit. Lalu beliau mendapat satu idea. Beliau Uwais Al-Qarni ni membeli seekor kambing daripada seorang penjual kambing. Lalu dia mengendong kambing tu, membuat latihan naik ke atas bukit. Lalu orang heran, kenapa Uwais Al-Qarni ni selalu bawa kambingnya naik turun bukit, naik turun bukit. Rupanya dia adalah satu latihan, kerana esok nanti dia nak bawa mak dia pergi menunaikan haji. Dia nak memenuhi permintaan ibunya, nak pergi menunaikan haji, nak bawa ibu dia pergi Mekah. Mereka duduk Yaman, jauh tu antara Mekah dengan Yaman tu. Dipendekkan cerita, dia pun kendong lah ibu dia. Bila latihan dah selesai, dia pun bawa lah ibu dia, kendong ibu dia berjalan kaki, bukan naik unta, jalan kaki bawa ibu dia daripada Yaman ke Mekah untuk menunaikan haji. Dan bila sampai di Mekah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur kerana hajat dan permintaan mereka telah termakbul. Pada ketika itu juga, beliau ingin menyatakan hasrat untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinah. Jadi bila duduk di Mekah pula, dia bagi tahu, ibu, saya tak ingin nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Lepas tu ibu dia pun pesan, baiklah, kamu tinggalkanlah ibu di Mekah. Bila dah kamu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulanglah kamu. Kamu ambil balik mak, kita akan pulang ke negara Yaman. Dan dipendekkan cerita, Uwais Al-Qarni ni pergilah berjalan kaki pula menuju ke Madinah. Jauh tu jalan kaki, semata-mata nak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di Madinah, sampai di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Uwais Al-Qarni ini mengetuk pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila diketuk pintu bagi salam, rupa-rupanya isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar, iaitu nama Sayyidatina Aisyah. Sayyidina Aisyah tanya, kenapa ni? Siapa kamu? Saya Uwais Al-Qarni. Saya datang ni nak bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Aisyah pun menjawab, rupanya kamu datang ni nak jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada di sini. Dia berperang di tempat lain. InsyaAllah nanti dia akan balik. Tak tahu lagi bila. Lepas tu Uwais Al-Qarni pun dia berfikir. Dia kata, sekiranya nak tunggu Rasulullah ni bila nak balik pun tak tahu lagi, mungkin 2-3 hari. Jadi beliau juga memikirkan ibunya yang berada di Mekah, yang sakit, yang buta, tidak ada orang jaga. Mungkin dia bagi seseorang lah, dia upah seseorang untuk tengok ibu dia di Mekah. Jadi bila dia fikir-fikir balik, beliau sayang kepada ibunya. Dia teringat pesan ibunya, kalau tak jumpa Rasulullah, baliklah kamu berjumpa dengan ibu, kita balik ke Yaman. Lalu dipendekkan cerita, dia mengambil keputusan untuk pulang ke Mekah dan mengambil ibunya pulang ke Yaman. Jadi dipendekkan cerita, beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma keinginannya nak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajatnya tidak tercapai. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sedang berperang. Jadi beliau baliklah ke negara dia Yaman. Sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas perang, dia tiba di rumah dia. Sayyidatina Aisyah telah mengkabarkan kepada baginda Nabi
bahawa seseorang telah datang, yang bernama Uwais Al-Qarni, hendak bertemu dengan kamu wahai Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad SAW pun dia berkata, sesungguhnya aku telah diberitahu oleh Allah SWT, diilhamkan oleh Allah SWT, memang ada nama Uwais Al-Qarni ini nak berjumpa dengan dia, tetapi tidak dapat bertemu kerana aku pada ketika itu masih berperang. Dan dipendekkan cerita, pada hari kematian ataupun kewafatan Uwais Al-Qarni ini, beratus-ratus ramai sangat orang yang datang mengunjungi, menguruskan kematian Uwais Al-Qarni ini. Mereka-mereka yang hadir itu adalah daripada penghuni, orang-orang daripada penghuni langit, daripada malaikat lah yang datang menguruskan jenazah Uwais Al-Qarni yang mulia ini. Jadi kesimpulannya di sini, setiap amalan yang baik ini akan dibalas oleh Allah SWT. Rumusannya, kita wajib beriman dengan nama Al-Hasib dengan cara berhati-hati pada setiap perbuatan kita, supaya kita ini menjadi manusia yang bersyukur. Jadi untuk itu kita buat buku latihan, buku sukses A Bukan Islam, buka di muka surat 37. Buka di muka surat 37. Yang ni kamu boleh baca sendiri. Yang ni hanya ulangan saja. Apa yang ada di dalam buku teks hanya nota saja. Kamu boleh baca sendiri. Seterusnya kita tengok muka surat 38. Muka surat 38 ya murid-murid. Nombor 1, tandakan pada jawapan yang betul, kemudian tulis semula. Al-Hasibu bermaksud Allah Maha apa? Menghitung ataupun mengetahui. Jawapannya adalah Allah Maha menghitung. Okey. Kamu boleh tandakan right. Seterusnya, kemudian tulis semula ya murid-murid. Kemudian yang nombor 2, Allah SWT sentiasa menguasai baik dan buruk manusia. Sentiasa menguasai, mengawasi amalan baik dan buruk manusia. Nombor 3, ialah sebaik-baik ganjaran daripada Allah. Syurga ialah sebaik-baik ganjaran daripada Allah SWT. Nombor 4, Allah SWT berfirman, innallaha sari'ul hisab, adalah dalil aqli kan naqli yang membuktikan Allah SWT itu al-hisab. Ini dalil ayat Al-Quran ini. Ini adalah dalil naqli. Naqli ini maksudnya dalil yang diambil daripada ayat Al-Quran. Nombor 5, setiap amalan manusia akan dihitung. Akan dihitung, atau maksud dihitung akan dikira lah. Akan dikira oleh Allah Ta'ala. Nombor 6, malaikat raqib dan atid mencatat segala amalan kebaikan dan kejahatan manusia. Seterusnya muka surat 39. Kelaskan pernyataan di bawah mengikut kategorinya. Muka surat 39 murid-murid. Kelaskan pernyataan di bawah mengikut kategorinya. Kesan meyakini Allah Al-Hasib. Kesan ni apa yang kita dapat? Yang pertama, masukkan dalam kesan. Yang kedua, bukti. Okey. Kesan ni apa? Okey, membanyakkan amalan. Okey, yang ni adalah kesan. Okey, yang minta tulis balik ya. Nombor 2, meninggalkan maksiat. Ini adalah kesan. Nombor 2, hidup disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini adalah kesan. Nombor 3, nombor 4, bersyukur dengan segala pemberian Allah. Ini adalah kesan. Nombor 4. Seterusnya, bersegera melakukan amalan kebaikan. Ini adalah kesan juga. Okey, sekarang kita tengok bukti pula. Bukti Al-Hasib. Ini adalah semua kesan. Bila kita beriman ni, ini ialah kesannya membanyakkan amalan, meninggalkan maksiat, hidup disayangi Allah, bersyukur dengan segala pemberian Allah, bersegera melakukan amalan baik. Sini adalah semua kesan. Ini bukti ya. Apa buktinya Allah Al-Hasib, Allah yang Maha menghitung? Buktinya ini, adanya hari kiamat. Seterusnya, diciptakan segala syurga. Syurga sebagai ganjaran kepada orang yang soleh. Diciptakan neraka. Ini adalah bukti. Seterusnya,
bukti yang terakhir, penciptaan alam yang memberikan manfaat kepada manusia. Ini dia adalah bukti. Okay, minta kamu salin balik jangan buat macam-macam ni. Kamu salin balik lah. Selain daripada kamu menyalin ni, dapat melatih tangan kamu menulis huruf dengan lebih baik. Seterusnya muka surat 40. Yang ni senang saja. Muka surat 40. Okay, tuliskan ba pada pernyataan pada perkara yang dihitung sebagai kebaikan dan jim pada perkara yang dihitung sebagai kejahatan. Ba baik, jim jahat. Okay, tengok gambar yang pertama. Gambar yang pertama, menolong orang orang yang susah, ba baik. Ni apa, mencuri barang kawan, jim jahat. Ni menolong ibu di rumah, membantu mencuci pinggan dengan mangkuk, ba baik. Seterusnya ni apa ni, marah pada kakak ni jim jahat. Mungkin kakak minta tolong nasihat sesuatu, kita marah kakak terbalik, jahat lah. Seterusnya menolong ayah mencuci kereta, ba baik. Seterusnya memukul kucing, tibai kucing, jim jahat. Amalan yang jahat, amalan kejahatan. Seterusnya menolong kawan jatuh basikal, ba baik. Seterusnya meniru dalam peperiksaan, jim jahat. Seterusnya menolong menyiram pokok bunga, ba baik. Okey, jadi sekian dahulu untuk pelajaran kita pada pagi ini. Saya minta kamu semua dapat memahami apa yang telah dipelajari pada hari ini, dan yang penting sekali, setelah kita memahami tajuk yang telah kita pelajari hari ini, hendaklah kita beriman dengan sifat nama Allah itu Al-Hasib. Allah itu Maha menghitung, dan kita hendaklah berhati-hati dalam setiap amalan dan tindakan kita, kerana setiap perkara itu akan dihitung oleh Allah SWT, kerana Allah itu Maha Al-Hasib, Maha menghitung. Sekian dulu daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.